Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit tutorial untuk ulang kaji rumusan set 3 yang kita buat tempoh hari. Okay, pertama sekali kita perhatikan pada bahagian pendahuluan. Rumusan ini membincangkan cara-cara meningkatkan pencapaian mata pelajaran sains dan matematik dan kebaikan menguasai mata pelajaran tersebut. Okay, saya sudah birukan perkataan rumusan ini kerana kita pakai perkataan itu ya, kita tidak pakai perkataan lain. Dan saya birukan perkataan cara-cara kerana itu ialah kata kunci F1 yang perlu diubah hanya untuk pendahuluan sahaja. Okay. Dan kebaikan menguasai mata pelajaran tersebut ialah F2 yang kita salin tanpa sebarang perubahan. Baik. Dan apabila kita tulis rumusan, sewajarnya kita tuliskan bilangan patah perkataan bagi pendahuluan itu. Okay, siap-siap supaya kita boleh terus mengawal rumusan kita agar tidak melebihi 120 patah perkataan. Okay, seterusnya kita masuk ke perenggan isi tersurat. Kita mesti mulakan perenggan ini dengan menyalin F1 yang asal dan mengambil kata kunci yang asal. Jangan diubah kerana yang diubah itu hanya dalam pendahuluan saja. Baik, langkah-langkah meningkatkan pencapaian mata pelajaran sains dan matematik ialah Kementerian Pendidikan Malaysia akan memperhalusi setiap program pendidikan. Baik, semua 6 isi yang saya pilih dalam isi tersurat ini merupakan isi yang paling pendek dalam petikan. Kita mesti membezakan isi mana yang kita perlu ambil, isi mana yang kita tak perlu ambil, yang mana yang lebih panjang dan yang mana yang lebih pendek. Kita ambil yang lebih pendek agar terjamin rumusan kita itu bilangan patah perkataannya dapat dijimatkan. Baik, lagi satu, saya dalam isi tersurat ini hanya menggunakan 3 penanda wacana sahaja. Kita tak perlu setiap isi gunakan penanda wacana sebab isi pertama kita tak pakai penanda wacana, kan? Kalau saya akan selang sili. Isi pertama tak pakai, isi kedua pakai, isi ketiga tak pakai, isi keempat pakai, kan? 5 tak payah pakai, 6 pakai penanda wacana. Dan untuk isi terakhir ini saya tak menggunakan penanda wacana yang macam akhir sekali. Ketiga-tiga penanda wacana yang saya pakai itu saya tanda dengan warna ungu itu. Semuanya penanda wacana satu perkataan agar jimat bilangan patah perkataan saya. Contohnya saya guna perkataan juga. Juga ni kalau kita nak guna, ada pelajar yang tanpa usul periksa perkataan juga ni bila cikgu cakap pakai perkataan juga, dia buat dekat awal ayat perkataan juga. Juga padahal kena guna dekat tengah ayat, maka itu tak boleh cuai. Okay, itu cara untuk menjimatkan bilangan patah perkataan pada bahagian isi tersurat. Pertama sekali, pilih isi yang paling pendek. Kedua, kita gunakan penanda wacana hanya 3 saja. Ketiga, penanda wacana tersebut ialah penanda wacana yang satu perkataan. Keempat, kita tak perlu ambil ayat huraian. Kelima, kita tak perlu ambil ayat contoh. Okay, baik. Kita pergi ke perenggan isi tersirat. Saya birukan yang perenggan isi tersirat pada bahagian awal ini, maksudnya kita menyalin F2 yang asal. Jangan nak ubah-ubah mana-mana perkataan. Hanya ubah perkataan untuk F1 ketika menulis pendahuluan. Ini teknik mesti dipatuhi. Kalau tak, hilang markah. Kebaikan menguasai mata pelajaran tersebut ialah pakar matematik dan sains dapat dilahirkan. Baik, dalam isi tersirat ini, cikgu kuningkan perkataan matematik dan sains ataupun sains dan matematik kerana F2 juga ada tema ataupun kata kunci yang kita tak boleh tak masukkan dalam isi. Kalau kita tak masukkan, maka isi itu akan dikira salah oleh pemeriksa. Jadi kita tengok F2. F2 kalau ikut arahan ialah kebaikan menguasai mata pelajaran tersebut. Mata pelajaran tersebut merujuk kepada sains dan matematik. Okey, jadi mesti ada perkataan sains dan matematik dalam isi tersirat. Isi tersirat pun kita tak payah tulis panjang, tak payah ada huraian, tak payah ada ayat contoh. Pakar matematik dan sains dapat dilahirkan.
Selanjutnya, inovasi sains dan matematik dapat dibangunkan. Okey. Untuk isi tersirat saya 19 patah perkataan. Untuk isi tersurat saya 68 patah perkataan, tidak sampai 90. Jika lebih daripada 80 patah perkataan ataupun lebih daripada 70 kat isi tersurat tu, kita kena berjaga-jaga pada bahagian isi tersirat. Kita lihat pada bahagian kesimpulan, itu teknik nak menulis kesimpulan, mesti ada perkataan kesimpulannya. Lepas tu pihak dominan iaitu semua pihak. Dan yang saya kuningkan itu ialah cadangan. Masalahnya ada pelajar yang menulis cadangan tanpa menyebut tema. Jadi macam mana nak dapatkan cadangan yang menyebut tema? Hanya rujuk balik F1. Rujuk balik F1 cara-cara meningkatkan pencapaian mata pelajaran sains dan matematik. Temanya dari perkataan meningkatkan sampailah matematik. Cara-cara tu tak dikira tema, sebab itu kata kunci F1. Kesimpulannya, semua pihak perlulah bekerjasama meningkatkan pencapaian mata pelajaran sains dan matematik agar kemajuan negara direalisasikan. Baik. Pada bahagian kesimpulan ni, harapan tu kita pun tak payah terlalu panjang untuk menjimatkan bilangan patah perkataan. Jadi secara totalnya, nak jimatkan bilangan patah perkataan ialah pada isi tersurat kita ambil isi yang paling pendek. Kedua, tak perlu ambil huraian. Ketiga, tak perlu ambil ayat contoh. Dan keempat, menggunakan penanda wacana satu perkataan. Dan kelima, kita gunakan 3 penanda wacana sahaja secara selang-seli. Baik. Jadi rumusan saya ini jumlah patah perkataannya ialah 119. Setiap perenggan tu saya akan tulis bilangan patah perkataan supaya mudah saya nak kawal bilangan patah perkataan ketika menulis isi tersirat dan juga kesimpulan. Baik, itu saja daripada saya. Harap membantu kamu untuk mengawal bilangan patah perkataan kamu dalam rumusan yang akan datang, di samping mengekalkan teknik menjawab. Termasuklah tema ketika memberikan cadangan, sebab ada yang pelajar yang buat cadangan ni tak menyebut tema dalam F1. Kedua, ketika menulis isi tersirat, pastikan isi kamu itu ada menyebut perkataan yang menjadi tema, matematik dan sains. Macam mana nak dapat tema isi tersirat? Tengok balik F2. Macam mana nak dapatkan tema untuk cadangan dalam kesimpulan? Tengok balik F1. Sekian, terima kasih, selamat berpuasa.